sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Maya. Assalamualaikum. Selamat sejahtera kepada semua murid yang sedang menonton video ini. Selamat datang ke channel Cikgu Maya. Okey murid-murid, seperti biasa untuk video kali ini cikgu masih lagi mengajar aspek tata bahasa iaitu 5.5.1 membina dan menukar struktur ayat dengan betul dan tepat mengikut konteks. Jadi fokus cikgu pada hari ini ialah ayat susunan biasa dan ayat susunan songsang. Murid-murid tahu apa maksud songsang? Kalau tak tahu, jom kita tengok video ini. Mari kita lihat apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Pada akhir video ini, murid-murid diharapkan dapat mencapai kelima-lima objektif tersebut. Pertama, menjelaskan konsep ayat susunan biasa. Kedua, menjelaskan konsep ayat susunan songsang. Ketiga, menghuraikan jenis-jenis ayat susunan songsang. Keempat, menulis ayat susunan biasa dengan betul. Kelima, menulis ayat susunan songsang dengan betul. Untuk pengetahuan murid-murid, ayat tunggal mempunyai dua bentuk susunan, iaitu ayat susunan biasa dan ayat susunan songsang. Ayat susunan biasa merupakan ayat yang subjeknya diletakkan di hadapan, iaitu mendahului kedudukan predikat. Maksudnya subjek dahulu kemudian predikat. Okey, mari kita lihat contoh. Pendaki itu berjaya jua akhirnya. Jika murid-murid perhatikan ayat ini, pendaki itu merupakan subjek, manakala berjaya jua akhirnya merupakan predikat. Jadi ayat ini membuktikan bahawa ayat tersebut ayat susunan biasa kerana subjek mendahului predikat. Untuk pengetahuan murid-murid, kita lazimnya menggunakan ayat susunan biasa dalam kehidupan harian, terutama yang melibatkan dialog. Okey, susunan biasa ayat dalam bahasa Melayu ialah subjek dahulu kemudian predikat. Manakala ayat songsang pula terbentuk daripada proses transformasi ayat biasa. Ini bermaksud predikat mendahului subjek. Jika ayat susunan biasa, subjek dulu kemudian predikat. Tetapi sebaliknya untuk ayat susunan songsang, iaitu predikat dulu baru subjek. Sekarang mari kita lihat ayat susunan songsang. Ayat susunan songsang merujuk kepada ayat yang seluruh atau sebahagian predikatnya diletakkan di hadapan, iaitu mendahului kedudukan subjek. Ini bermaksud predikat dulu baru subjek. Okey, sebagai contoh, berjaya jua akhirnya pendaki itu. Kita songsangkan ayat biasa, di mana predikat di hadapan, kita bawa predikat ke hadapan dan subjek tu kita bawa ke belakang. Okey, kalau sebelum ni ayat susunan biasa, pendaki itu berjaya jua akhirnya. Dan dalam bentuk ayat susunan songsang, berjaya jua akhirnya pendaki itu. Kita cuma mengubah kedudukan subjek dan mengubah kedudukan predikat. Okey, mari kita imbas kembali apakah maksud subjek dan apakah maksud predikat. Okey, subjek merupakan satu perkataan atau beberapa perkataan yang berfungsi sebagai frasa nama dan menjadi unsur yang diterangkan. Ataupun nak senang faham, subjek itu ialah watak. Okey, watak di sini boleh jadi orang ataupun benda hidup ataupun nama tempat. Okey, apa sahaja kata nama boleh jadi watak ataupun boleh jadi subjek. Manakala predikat pula bermaksud kumpulan perkataan yang tergolong dalam satu frasa dan menjadi unsur yang menerangkan subjek. Ini bermaksud predikat inilah yang akan menerangkan subjek. Okey, predikat ini penjelasan kepada subjek. Predikat ini keterangan subjek. Sebagai contoh mudah, cuba pelajar lihat ayat berikut.
kenal pasti yang mana satu subjek dan yang mana satu predikat. Okey, contohnya Vincenzo memukul penjahat itu. Vincenzo di sini mewakili nama orang. Okey, jadi Vincenzo ni merupakan watak. Okey, merupakan subjek. Manakala memukul penjahat itu merupakan predikat, iaitu keterangan kepada subjek, penjelasan kepada subjek. Jadi subjek kita ialah Vincenzo. Okey, predikat dia ataupun keterangan memukul penjahat itu. Okey, ini merupakan contoh ayat susunan biasa. Kalau pelajar nak tukar kepada ayat susunan songsang, memukul penjahat itu Vincenzo. Pastinya ada di antara murid yang tertanya-tanya, kenapa kena buat songsang ni? Mengapakah penyongsangan ayat dilakukan? Okey murid-murid, tujuan penyongsangan ini dibuat ialah untuk memberikan penegasan kepada predikat. Ingat tak? Penyongsangan bermaksud kita letak predikat di hadapan. Jadi fokus utama akan terletak kepada predikat. Dan peringatan juga, perubahan ayat biasa kepada ayat songsang berlaku tanpa ada penambahan perkataan, berlaku tanpa ada penambahan imbuhan kerana perubahan di dalam ayat hanya melibatkan perubahan kedudukan sahaja. Okey, jika murid-murid menambah perkataan ataupun jika murid-murid menambah imbuhan kepada ayat songsang, murid-murid salah dari segi binaannya. Jadi murid-murid perlu faham ayat songsang atau hanya melibatkan pertukaran kedudukan subjek dan predikat sahaja. Tiada imbuhan perkataan, tak ada tambah apa-apa pun. Okey, hanya melibatkan pertukaran kedudukan subjek dan predikat sahaja. Terdapat dua cara penyongsangan ini berlaku. Pertama, pendepanan seluruh predikat. Kedua, pendepanan sebahagian daripada predikat. Jom kita tengok satu persatu konsep kedua-dua pendepanan ini. Pendepanan yang pertama ialah pendepanan seluruh predikat. Okey, ini bermaksud seluruh predikat dibawa ke hadapan, dibawa ke permulaan ayat. Okey, ini termasuklah ayat yang mengandungi kata penegas iaitu lah, tah, kah. Okey, sebagai contoh, Cikgu Hanif berfikiran kreatif. Cikgu Hanif merupakan subjek, berfikiran kreatif ialah predikat. Jadi apabila murid-murid ingin menjadikan ayat ini kepada susunan songsang, hanya tukar kedudukan sahaja. Berfikiran kreatif sebagai predikat akan diletakkan di hadapan, manakala Cikgu Hanif yang sebelum ini sebagai subjek akan ditukarkan di belakang. Terbentuklah berfikiran kreatif Cikgu Hanif. Okey. Seterusnya, okey, contoh kedua melibatkan kata penegas iaitu lah, dialah. Okey, dialah jiran baru saya. Jika ikut susunan ayat biasa, dialah merupakan subjek, jiran baru saya merupakan predikat. Apabila murid-murid nak tukar susunan biasa kepada susunan songsang, bawa dialah tu ke belakang, jiran baru saya tu dibawa ke depan. Okey. Jadi jiran baru saya dialah. Okey. Apa yang murid-murid perlu faham dalam aspek pendepanan seluruh predikat ni ialah seluruh predikat, tak ada tertinggal apa pun, semua predikat tu dibawa ke hadapan dan hujungnya subjek. Okey. Cara yang kedua ialah pendepanan sebahagian predikat. Okey. Apa yang murid-murid perlu faham ialah sebahagian sahaja predikat dibawa ke hadapan subjek. Hanya sebahagian sahaja. Dan pendepanan ini hanya melibatkan pendepanan frasa kerja, frasa adjektif atau frasa sendi nama. Pendepanan frasa kerja. Dalam proses ini, pendepanan frasa kerja melibatkan pendepanan kata kerja sahaja, pendepanan frasa kerja dengan objek dan pendepanan kata kerja dengan kata bantu. Seterusnya, kita akan lihat dalam aspek pendepanan frasa kerja. Pendepanan frasa kerja melibatkan 3 perkara. Pertama, pendepanan kata kerja sahaja.
Kedua, pendepanan frasa kerja dengan objek. Ketiga, pendepanan kata kerja dengan kata bantu. Okey, mari kita lihat pendepanan kata kerja dahulu. Okey, contoh pertama, dia terduduk di situ. Okey, kalau murid dapat lihat, terduduk di situ merupakan perkataan yang bercondong, yang mana ia mewakili predikat. Manakala dia, cikgu warnakan warna kuning, mewakili subjek. Cikgu ulang ya, dia warna kuning kerana subjek. Terduduk di situ, perkataan agak condong kerana terduduk di situ merupakan predikat. Okey, subjek dan predikat. Dia subjek, terduduk di situ predikat. Okey. Terduduk, cikgu warnakan warna merah kerana merupakan kata kerja. Okey. Jadi, untuk aspek pendepanan kata kerja, kita akan bawa ke depan kata kerja sahaja. Okey. Di tengah-tengahnya kita akan masukkan subjek dan di akhir sekali keterangan predikat, iaitu di situ. Okey, yet. So, kita akan mulakan dengan kata kerja, di tengah-tengah subjek dan terakhir sekali penerangan predikat, iaitu di situ. Maka terbentuklah ayat terduduk dia di situ. Okey. Kita lihat contoh kedua pula. Mereka bertengkar setiap hari. Bertengkar setiap hari perkataan agak condong kerana ia mewakili predikat. Mereka berwarna kuning kerana ia mewakili subjek. Okey, mereka subjek, bertengkar setiap hari merupakan predikat. Dan bertengkar merupakan kata kerja. Disebabkan bertengkar itu merupakan kata kerja, cikgu warnakan warna merah. Setiap hari merupakan keterangan predikat. Okey, jadi untuk kita bawa sebahagian predikat sahaja, kita hanya bawa kata kerja sahaja, iaitu bertengkar dibawa ke hadapan, tengah-tengahnya subjek dan terakhir sekali penerangan predikat ataupun keterangan predikat. Jadi kata kerjanya bertengkar, kita bawa ke depan, subjeknya mereka, tengah-tengah dan terakhir sekali keterangan predikat iaitu setiap hari. Maka terbentuklah bertengkar mereka setiap hari. Okey, kotak nombor 2 pula, pendepanan frasa kerja dengan objek. Okey, kotak nombor 2 ni ada tambahan iaitu objek. Jadi kita bawa ke depan frasa kerja dan objek. Okey, sebagai contoh, sampah sarap itu dibakarnya. Okey, sampah sarap itu subjek, dibakarnya merupakan predikat. Okey, sampah sarap itu subjek, dibakarnya merupakan predikat. Dan sampah sarap merupakan objek. Dibakarnya merupakan kata kerja. Okey, jadi kita akan bawa ke depan kata kerja dan objek. Jadi dibakarnya sampah sarap itu. Dibakarnya kata kerja, sampah sarap objek. Okey, untuk nombor 1 ni ayatnya lebih mudah. Jadi murid-murid hanya letak kata kerja, objek. Okey, mungkin tak ada keterangan predikat di sini, jadi ia nampak lebih mudah. Okey, mari kita lihat contoh yang kedua, iaitu dia membaca buku di rumah. Okey, dia subjek, membaca buku di rumah merupakan predikat. Okey, kalau nampak, kita boleh nampak agak condong ya, membaca buku di rumah tu agak condong kerana ia predikat. Perkataannya agak condong ataupun italic, saya italickan. Jadi dia subjek, predikatnya membaca buku di rumah. Okey, sekarang ni membaca merupakan kata kerja, buku merupakan objek, di rumah merupakan keterangan predikat. Jadi ingat ya, formulanya kita bawa ke depan kata kerja dan objek ke depan, tengah-tengahnya subjek dan terakhir sekali keterangan predikat. Jadi membaca buku, dia di rumah. Okey, kita ikut formula di bawah ni. Kata kerja dan objek, kemudian tengah-tengah subjek dan terakhir sekali keterangan predikat.
Okey, sekarang kita lihat kotak ketiga pula kelas. Pendepanan kata kerja dengan kata bantu. Okey, kalau kotak pertama tadi kata kerja sahaja, kotak kedua frasa kerja dan objek, dan kotak ketiga kata kerja dengan kata bantu. Okey, sebagai contoh, guru itu sedang mengajar di sekolah. Guru itu subjek, sedang mengajar di sekolah predikat. Guru itu subjek, sedang mengajar di sekolah predikat. Sedang merupakan kata bantu. Mengajar merupakan kata kerja. Di sekolah merupakan keterangan predikat. Jadi dalam kotak nombor 3 ni, kita akan bawa ke depan kata kerja dan kata bantu sahaja. Di tengah-tengahnya subjek dan terakhir sekali keterangan. Jadi terbentuklah ayat sedang mengajar guru itu di sekolah. Okey. Kata kerja dan kata bantu didahulukan, tengah-tengahnya subjek, terakhir sekali penerangan. Sedang mengajar guru itu di sekolah. Kita lihat contoh kedua pula. Budak-budak itu masih bermain di padang. Budak-budak itu subjek, masih bermain di padang predikat. Masih bermain di padang predikat. Okay, budak-budak itu subjek, masih kata bantu, bermain kata kerja, di padang keterangan predikat. Jadi kita akan susun mengikut formula kata bantu dan kata kerja, kemudian tengah-tengahnya subjek dan terakhir sekali keterangan predikat. Jadi masih bermain budak-budak itu di padang. Seterusnya, pendepanan frasa adjektif. Dalam proses ini, pendepanan frasa adjektif melibatkan pendepanan kata adjektif sahaja, pendepanan kata adjektif dengan kata bantu, pendepanan kata adjektif dengan kata penguat. Seterusnya, kita akan lihat pendepanan frasa adjektif. Okey, pendepanan frasa adjektif melibatkan pendepanan kata adjektif sahaja, pendepanan kata adjektif dengan kata bantu dan pendepanan kata adjektif dengan kata penguat. Kita akan lihat dalam kotak pertama dulu, iaitu pendepanan kata adjektif sahaja. Okey. Contohnya, dia sakit pada masa itu. Sakit pada masa itu, perkataan agak condong ataupun italik kerana ia mewakili predikat. Dia warna kuning kerana subjek. Okey. Untuk kotak pertama, kita akan bawa ke depan kata adjektif sahaja. Okey, kemudian di tengah-tengahnya subjek dan terakhir sekali keterangan predikat. Bentuknya kata adjektif tambah subjek tambah keterangan predikat. Jadi sekarang ni kata adjektifnya ialah sakit. Sakit dibawa ke depan. Subjeknya merupakan dia. Dia di tengah-tengah. Keterangan predikat merupakan pada masa itu. Jadi bawa ke bawah pada masa itu. Maka terbentuklah sakit dia pada masa itu. Manakala contoh kedua lebih mudah, iaitu Lee Jun Gi pelakon kacak. Lee Jun Gi merupakan subjek, pelakon kacak merupakan predikat. Okey, manakala kacak merupakan kata adjektif. Jadi kita akan bawa ke depan kata adjektif kacak, tengah-tengahnya subjek iaitu Lee Jun Gi, pelakon sebagai keterangan predikat. Jadi terbentuklah kacak, Lee Jun Gi, pelakon. Iaitu kata adjektif tambah subjek tambah keterangan predikat. Seterusnya kita lihat kotak nombor 2, iaitu pendepanan kata adjektif dengan kata bantu. Okey, pendepanan kata adjektif dengan kata bantu. Jika kotak nombor 1 hanya melibatkan kata adjektif sahaja, kotak nombor 2 ada kata bantu. Jom kita lihat contoh. Rumah Kak Zu masih teguh. Rumah Kak Zu subjek, masih teguh merupakan predikat. Okey, rumah Kak Zu subjek, masih teguh predikat. Masih merupakan kata bantu, teguh merupakan kata adjektif. Jadi formulanya kata adjektif dan kata bantu dibawa ke depan, tengah-tengahnya subjek dan kalau ada keterangan predikat di akhir sekali.
Untuk untuk contoh nombor 1, tiada keterangan predikat. Jadi kita hanya bawa ke depan kata bantu, kata adjektif disusuli dengan subjek. Maka terbentuklah masih teguh rumah Kak Zu. Okey, sekarang mari kita fokus pendepanan kata adjektif dengan kata bantu. Jika sebelum ini kita hanya belajar pendepanan kata adjektif sahaja, kini ada kata bantu. Ini bermaksud bersama-sama kata adjektif, kata bantu turut dibawa ke hadapan. Okey, mari kita lihat contoh. Rumah Kak Zu masih teguh. Rumah Kak Zu sebagai subjek, masih teguh sebagai predikat. Masih yang berwarna hijau ini merupakan kata bantu. Teguh pula kata adjektif. Untuk contoh jenis ini, ayat terlalu pendek, jadi tiada keterangan predikat. Tapi kalau murid-murid ikut formula ini, okey, kata adjektif dan kata bantu akan dibawa ke hadapan, kemudian subjek. Dan kalau ayat tu panjang, ada keterangan predikat, kemudian ada keterangan predikat. Kalau tak ada keterangan predikat, tak perlulah. Tak semua ayat ada keterangan predikat. Untuk untuk ayat rumah Kak Zu masih teguh ni, tiada keterangan predikat. Okey, jadi berdasarkan formula kata adjektif dan kata bantu di hadapan, kita bawa ke hadapan lah. Masih sebagai kata bantu dibawa ke hadapan, dan kata teguh sebagai kata adjektif dibawa ke hadapan, dan subjek di belakang. Masih teguh rumah Kak Zu. Okey, jadi kata adjektif bersama-sama kata bantu dibawa ke hadapan. Mari kita lihat contoh yang kedua yang lebih panjang. Pesakit itu sedang sakit di hospital. Pesakit itu sedang sakit di hospital. Okey, pesakit itu merupakan subjek, sedang sakit di hospital merupakan predikat. Okey, sedang merupakan kata bantu, sakit merupakan kata adjektif, dan di hospital merujuk kepada keterangan predikat. Jadi kita ikut je formula ni, kata adjektif, kata bantu di hadapan, kemudian tengah-tengah subjek, kemudian akhir sekali keterangan predikat. Jadi sedang sakit, iaitu sedang kata bantu, sakit kata adjektif, kita bawa ke hadapan. Okey, kemudian formula dia subjek kan. So kita bawa turun subjek, sakit itu, dan kita ambil keterangan predikat sebagai yang terakhir sekali, di hospital. So kita akan dapat sedang sakit, pesakit itu di hospital. Sedang sakit, pesakit itu di hospital. Okey, boleh ikut je formula kata adjektif, kata bantu, kemudian diikuti dengan subjek, kemudian kalau ayat tu ada keterangan predikat, sambung dengan keterangan predikat. Okey, kemudian kita beralih pula pendepanan kata adjektif dengan kata penguat. Tadi kita belajar dengan kata bantu. Yang ini dengan kata penguat. Okey, sebagai contoh, Encik Zaidi sangat segak. Encik Zaidi sebagai subjek, sangat segak sebagai predikat. Okey, sangat merupakan kata penguat, segak merupakan kata adjektif. Okey, berdasarkan formula, bersama-sama kata adjektif, kata penguat juga dibawa ke hadapan, kemudian subjek, kemudian keterangan predikat jika ada. Okey, untuk contoh ni tiada keterangan predikat. Jadi kita hanya bawa ke hadapan kata bantu, maafkan saya, kata penguat, kata adjektif dan subjek. Sangat segak Encik Zaidi. Okey. Kemudian kita pergi contoh seterusnya. Rumah Dr. Aida sungguh besar dan luas. Okey. Rumah Dr. Aida sungguh besar dan luas. Rumah Dr. Aida merupakan subjek, sungguh besar dan luas merupakan predikat. Okey, sungguh merupakan kata penguat. Besar, luas merupakan kata adjektif. Jadi, kita ikut je formula kata adjektif dan kata penguat dibawa ke hadapan, tengah-tengah dia subjek,
kemudian baru keterangan predikat kalau ada. Okey, untuk contoh ni tiada keterangan predikat. Jadi kita hanya bawa sungguh besar dan luas rumah Dr. Aida. Okey, ikut sahaja kedudukan yang telah ditetapkan. Pendepanan yang seterusnya pula pendepanan frasa sendi nama. Dalam proses ini, pendepanan frasa sendi nama melibatkan frasa sendi nama sebagai predikat, frasa sendi nama sebagai keterangan dalam predikat. Pendepanan frasa sendi nama melibatkan frasa sendi nama sebagai predikat dan frasa sendi nama sebagai keterangan dalam predikat. Kita akan lihat dulu dalam aspek frasa sendi nama sebagai predikat. Okay, contoh pertama, rantai emas itu untuk ibu. Rantai emas itu subjek, untuk ibu predikat. Manakala untuk merupakan kata sendi nama. Okay, dekat sini frasa sendi nama untuk ibu. Okay, ataupun predikat dia untuk ibu. Okey, kita guna formula yang mana frasa sendi nama dibawa ke hadapan dan subjek dibawa ke belakang. Jadi, kita faham bahawa predikatnya ialah untuk ibu. Frasa sendi nama untuk ibu. Jadi, untuk ibu dibawa ke hadapan, rantai emas itu dibawa ke belakang. Murid-murid perlu faham perbezaan frasa sendi nama dan kata sendi nama. Kalau kata sendi nama, kita hanya bawa untuk rantai emas itu ibu. Kalau kata sendi nama, ini frasa sendi nama bermaksud kena lengkap, iaitu untuk ibu. Dua-dua kena bawa ke depan dan subjeknya di belakang. Sebab sekarang ni frasa sendi nama sebagai predikat, bukan kata sendi nama ya. Frasa sendi nama ni kena lengkap lah. Untuk ibu. Okey, tengok seterusnya. Surat itu daripada Ali. Surat itu daripada Ali. Surat itu subjek, daripada Ali merupakan predikat. Okey. Surat itu subjek, daripada Ali predikat. Jadi, seperti yang kita faham, kita kena bawa ke depan frasa sendi nama, iaitu daripada Ali, surat itu. Automatik subjek akan ke belakang. Okey, predikat dibawa ke hadapan. Dalam aspek frasa sendi nama sebagai keterangan dalam predikat, kita menggunakan formula di mana keterangan predikat dahulu, kemudian subjek, kemudian predikat terakhir sekali. Kita akan mulakan dengan keterangan predikat, subjek dan predikat terakhir sekali. Sebagai contoh, penonton merempuh masuk ke dalam dewan. Okey, penonton subjek. Keseluruhan predikat ialah merempuh masuk ke dalam dewan. Okay, tetapi kalau kita perhalusi keseluruhan predikat, merempuh masuk merupakan predikat. Ke dalam dewan merupakan keterangan predikat. Keterangan predikat ini bermaksud penjelasan yang lebih dalam lagi tentang predikat. Okay? Jadi predikatnya merempuh masuk. Keterangan predikat ke dalam dewan. Okay. Jadi, kita ikut je formula yang mana kita kena dahulukan keterangan predikat, kemudian baru subjek, kemudian baru predikat terakhir sekali. Jadi, kita akan dapat ke dalam dewan, penonton merempuh masuk. Jadi, susunannya keterangan predikat, subjek dan predikat. Okey, kita tengok dulu contoh seterusnya. Aku berserah kepadamu kekasih. Aku merupakan subjek, berserah kepadamu kekasih. Ia adalah keseluruhan predikat. Jadi kalau kita perhalusi keseluruhan predikat ini, berserah merupakan predikat. Kepadamu kekasih merupakan keterangan predikat ataupun penjelasan predikat. Okey, keterangan predikat ini predikat yang lebih dalam, yang lebih detail lagi. Sebab kita faham berserah tu adalah predikat dan nak lebih detail lagi, kepadamu kekasih, iaitu keterangan predikat. Jadi kita akan susun ikut formula. Kepadamu kekasih iaitu keterangan predikat di hadapan.
Aku sebagai subjek di tengah, berserah sebagai predikat terakhir sekali. Mari kita lihat beberapa contoh supaya murid-murid dapat lebih faham tentang ayat susunan biasa dan ayat susunan songsang. Okey, kita tengok contoh pertama. Siti Nurhaliza berasa sangat bersyukur dengan kelahiran anak sulungnya itu. Okey, ini susunan biasa. Siti Nurhaliza berasa sangat bersyukur dengan kelahiran anak sulungnya itu. Jika kita membaca secara umum, Siti Nurhaliza merupakan subjek. Okey, berasa sangat bersyukur dengan kelahiran anak sulungnya itu merupakan keseluruhan predikat. Tapi kalau kita perhalusi, predikatnya hanyalah berasa sangat bersyukur. Dengan kelahiran anak sulungnya itu merupakan predikat. Ya, berasa sangat bersyukur ialah predikat. Dengan kelahiran anak sulungnya itu ialah keterangan predikat. Itu penjelasan yang lebih terperinci tentang predikat. Penjelasan kenapa berasa sangat bersyukur. Oh, dia bersyukur sebab lahirnya anak sulung. Dia lebih detail. Keterangan predikat ni lebih detail daripada predikat. Jadi, kalau soalan tanya pendepanan seluruh predikat, pelajar hanya tukar posisi predikat ke hadapan subjek di belakang. Tak ada masalah. Jadi, kita akan dapat berasa sangat bersyukur dengan kelahiran anak sulungnya itu. Ini merupakan predikat yang dibawa ke hadapan. Subjek dibawa ke belakang. Okay, Siti Nurhaliza. Kalau soalan minta pendepanan sebahagian predikat, kita perlu membawa ke hadapan hanya sebahagian predikat sahaja. Okay, di mana bersyukur merupakan kata kerja. Jadi ini merupakan aspek frasa kerja. Okay, jadi kita akan tukar yang mana berasa sangat bersyukur sebagai predikat di hadapan, Siti Nurhaliza sebagai subjek di tengah-tengah, dengan kelahiran anak sulungnya itu sebagai keterangan predikat terakhir sekali. Ya, cikgu ulang ya. Bersyukur ni merupakan kata kerja. Jadi ayat ini menunjukkan ayat frasa kerja. Okey, macam mana formula dia? Predikat akan berada di hadapan, subjek akan berada di tengah dan keterangan predikat berada di belakang. Berasa sangat bersyukur Siti Nurhaliza dengan kelahiran anak sulungnya itu. Contoh yang terakhir sekali ialah penduduk kampung menyambut hari raya dengan meriah. Penduduk kampung merupakan subjek. Menyambut hari raya dengan meriah merupakan keseluruhan predikat. Okey. Terus predikatnya ialah menyambut hari raya. Keterangan predikat dengan meriah. Okey. Menyambut hari raya merupakan predikat. Keterangan predikat dengan meriah. Okey, kalau ia melibatkan pendepanan seluruh predikat, tiada masalah kerana murid-murid hanya membawa predikat ke hadapan, subjek ke belakang. Menyambut hari raya dengan meriah penduduk kampung. Okey, tak ada masalah. Dan aspek pendepanan sebahagian predikat, okey, cikgu nak ingatkan sekali lagi, sebahagian predikat ini bermaksud hanya sebahagian sahaja predikat dibawa ke hadapan. Manakala predikat yang lain masih lagi kekal di situ ataupun dibawa ke belakang. Okay. Jadi untuk formulanya, predikat dahulu, okay, kemudian subjek, kemudian keterangan predikat. Okay, dengan meriah merupakan keterangan predikat. Jadi kita mulakan dengan predikat, subjek dan keterangan predikat. Menyambut hari raya penduduk kampung dengan meriah. Okay, predikat, subjek dan keterangan predikat. Untuk membuktikan murid-murid faham ataupun kurang faham ataupun perlukan lebih pengukuhan, cuba murid-murid jawab semua soalan yang diberikan. Okay, cuba jawab dan kenal pasti
yang mana yang subjek, yang mana satu predikat, yang mana satu keterangan predikat, yang mana satu kata adjektif, kata kerja, kata seni nama kenal pasti. Selamat menjawab. Tahniah kepada semua murid yang telah menjawab latihan yang diberikan. Dan tahniah berganda-ganda untuk murid-murid yang berjaya menjawab semua soalan dengan betul. Ini membuktikan murid-murid faham. Itu sahaja untuk video ayat susunan biasa dan ayat susunan songsang. Jumpa lagi dalam kelas seterusnya. Bye-bye. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk klik button subscribe, klik button like dan jangan lupa komen kalau ada sebarang penambahbaikan untuk video seterusnya. Dan jangan lupa untuk turn on button notification. Okay? Kita jumpa lagi untuk kelas seterusnya. Bye-bye.